Kita akan berbicara tentang bersama-sama tempuhi peralihan endemik seperti yang kita kongsikan. Tak lama lagi iaitu 1 April 2022 ini akan berlakunya perubahan fasa, tetapi apa yang boleh kita lakukan untuk terus berdisiplin menjaga kesihatan anda semestinya, dan setiap kali lah orang kata boleh buat saringan kan, saringan ke diri untuk memastikan keadaan kesihatan kita dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Dan bersama dengan kita iaitu di dalam talian saya kenalkan kedua-dua doktor kita iaitu Dr. Alif Adlan Muhammad Tabit selaku pakar perundingan penyakit berjangkit Hospital Selayang. Assalamualaikum Dr. Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Dr. Rosnah Ramli selaku pakar perundingan perubatan kesihatan awam dan juga merangkap pengurusi jawatan kuasa komunikasi strategik COVID-19. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Doktor, kita mulakan dengan Dr. Rosnah. Apabila kita mendapat pengumuman bahawa kita akan beralih kepada fasa endemik, fasa peralihan endemik pada 1 April, lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Jadi di peringkat KKM, bagaimana KKM melihat? Adakah rakyat Malaysia sudah pun bersedia untuk apabila kita melihat SOP, banyak SOP akan dimasukkan kecuali pemakaian pelitup muka. Kesediaan itu dilihat dari segi kemungkinan nombor kes akan meningkat selepas itu. Bagaimana di peringkat KKM melihat perkara ini? Okey, terima kasih Ridwan. Sebetulnya bermula 1 April nanti kita akan masuk ke fasa peralihan endemik. Jadi saya ingin tekankan di sini, kita belum masuk endemik, kita cuma hanya masuk fasa peralihan endemik. Sebab ada conclusion di luar sana mengatakan 1 April ni endemik. Belum. Kita belum lagi. Kita hanya melalui satu fasa menuju ke endemik. Berjaya atau tidak bergantung kepada tindakan kita sebagai komuniti as a whole. Pihak kerajaan, pihak komuniti harus berganding sama sekarang ini melalui fasa ini menuju masuk ke fasa endemik. So itu bergantung kepada kita ya. Jadi kita endemik ni kita kena faham. Endemik adalah satu keadaan penyakit di mana berlaku kes dalam masyarakat sentiasa ada, tetapi bilangannya adalah stabil dan bilangan kes dia tidak banyak dan rendah. Okey, jadi untuk menuju itu kita menyediakan satu laluan di mana semua komuniti harus bekerjasama sekarang ini untuk kita berjaya berhidup bersama dengan virus. This is the test, this is laluan ujian kita sama-sama hidup dengan virus ini. Jadi kita dah selama ni kita dah melalui pelbagai episod dalam menghadapi COVID-19, banyak maklumat-maklumat yang kita dah edarkan. Kita dah kenal COVID itu macam mana, kita dah tahu virus itu macam mana, dia bermutasi, dan kita dah bagi tahu macam mana langkah pencegahan, macam mana nak melindungi diri, mengambil vaksin dan sebagainya. Jadi inilah masanya, masa fasa peralihan endemik ini, kita mempraktikkan apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah tahu, apa perlindungan yang kita patut ambil. Kita kena ambil sekarang. Kita kena lalui semua ini bersatu padu semua rakyat Malaysia, di peringkat individu, di peringkat komuniti, di peringkat keluarga, di peringkat kerajaan sendiri. Kita harus berganding sama-sama melalui fasa ini dengan selamat. Kita harus take control atas virus itu sekarang. Selama ni virus tu yang kontrol kita kena ubah suai kita punya kehidupan dan sebagainya. Sekarang ni kita kena take control. Kita yang menentukan sama ada berjaya atau tidak. Jadi kita tahu bahawa untuk masuk ke fasa endemik, ke fasa peralihan endemik ini, beberapa faktor ataupun indikator telah diambil kira, di mana peratus kes teruk, kes COVID-19 ini berada pada tahap yang sangat rendah. 1% lebih kurang, atau biasanya kurang daripada 1% pun ya, tapi lebih kurang 1% lah. Jadi kita beri kapasiti di kesihatan juga dalam keadaan yang stabil, dan juga capaian vaksinasi kita alhamdulillah bagi dos yang lengkap bagi kumpulan dewasa dah 98%, manakala dos penggalak hampir 65%, walaupun kita menggalakkan lagi supaya kalau boleh kita nak semua penduduk di Malaysia ini mengambil dos penggalak, dan kita sekarang ni mengadakan pula vaksin untuk kanak-kanak, dan kita nak pencapaian yang bagus di semua program vaksinasi supaya semua rakyat kita dilindungi. Dan kita juga sentiasa memberi ingatan tentang macam mana nak mencegah COVID-19. This is a time untuk semua rakyat Malaysia, semua keluarga Malaysia mengamalkan apa yang diajar, mengambil segala perlindungan, dan kita lalui peralihan ini dengan selamat. Sebab kita akan melonggarkan beberapa SOP. Ini adalah ujian kepada kita. Kita sebenarnya nak tengok, bersediakah rakyat Malaysia ini menghadapi fasa peralihan ini. Jadi semuanya akan ditentukan. Mahu tak mahu kita kena bersedia.
kita mesti menang, kita mesti hidup bersama-sama dengan virus ini, tetapi kita mesti mengatasi virus ini. Jangan biar lagi virus ini mempengaruhi kita. Jadi itulah sebagaimana yang kita tahu, virus ini akan berubah-ubah, varian dia akan sentiasa ada, tapi kita mesti apa pun varian yang datang, kita mesti menang dan kita mesti orang kata belajar hidup bersama dengan virus ini dengan dengan selamat. Jadi itulah. Jadi kita tak nak katakan KKM mengetahui sama ada rakyat Malaysia ini bersedia atau tidak. Saya rasa mari kita sama-sama nilai hasil fasa peralihan ini kelak. Baik, dan saya suka antara kata-kata daripada Dr. Rosnah sendiri, iaitu kita yang sekarang ni kita take control of the virus pula kan. Kalau sebelum ni mungkin virus menguasai kita terpaksa berubah dari segi kehidupan kita totally berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini, dan inilah masanya untuk kita sama-sama membuktikan bahawa kita boleh control virus itu. Baik, dan Dr. Alif, iaitu ialah bila peralihan fasa endemik ini pastinya merupakan satu berita baik buat keluarga Malaysia lah. Khususnya kalau sebelum ini di Pelan Pemulihan Negara PPN, iaitu ada 181 SOP ya ketika itu, dan sekarang ini kebanyakannya telah pun dimansuhkan, tetapi masih lagi perlu untuk kita memakai pelitup separuh muka, dan saya kira ini merupakan satu berita baik buat semualah. Tetapi dari segi kesihatan, adakah dari segi ubat-ubatan cukup mencukupi sekiranya kes melonjak ketika kita ingin ke fasa endemik? Silakan Dr. Alif. Terima kasih atas persoalan. Jadi kita dari segi kesediaan merangkumi bukan sahaja ubat-ubatan tetapi peralatan, peralatan ubat-ubatan dan juga dari segi kaki tangan itu sendiri ya, staf kita lah dari segi kaki tangan kesihatan. Jadi kini kalau kita lihat dari segi ubat-ubatan, kini terdapat kaedah rawatan untuk COVID-19 untuk semua golongan, maksudnya dalam golongan risiko tinggi terutamanya, dan rawatan dimulakan pada peringkat awal bagi golongan ini bagi mengelakkan penyakit ini menular dari bertambah serius lah. Jadi KKM sekarang ini sedang dalam proses untuk memperbaiki dan memperhalusi pelan perawatan COVID-19 melalui penggunaan ubat antiviral yang baru yang seperti mana yang kita ada dengar di media sekarang ini, ubat-ubatan antiviral bernama Paxlovid keluaran daripada Pfizer, di mana ia akan dibekalkan kepada lebih daripada 100,000 pesakit COVID-19. Jadi ubat ini dijangka akan tiba tidak lama lagi yang dibeli daripada syarikat Pfizer pada bulan lalu. Itu adalah antara salah satu daripada langkah-langkah untuk perawatan bagi pesakit COVID-19. Terutama sekali keutamaan akan diberikan kepada mereka dalam golongan risiko tinggi lah. Jadi ini akan melibatkan pesakit bukan sahaja di hospital, malah di klinik kesihatan dan juga pusat penilaian CAC COVID-19 dan PKRC, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19. Setakat ini rawatan yang diberi pesakit COVID adalah untuk melawan fasa kedua penyakit tersebut. Jadi untuk COVID-19 dia ada dua fasa. Untuk seorang pesakit, fasa viral di mana bilangan virus dalam badan itu banyak dan kebanyakan daripada pesakit adalah di dalam golongan yang tidak bergejala. Manakala mereka yang bergejala pula akan mengalami simptom seperti demam, batuk, sesema dan sebagainya. Dan bagi mereka yang bergolongan risiko tinggi, golongan berisiko tinggi seperti mereka yang tidak lengkap vaksin, mereka yang berkomorbiditi, maksudnya mereka ada penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya yang mempunyai imunisasi yang rendah, dan juga mereka yang usia lanjut, mereka ini berpotensi untuk melangkah ke fasa kedua, maksudnya fasa radang, di mana radang ini menyebabkan kerosakan kepada organ seperti organ paru-paru kita, yang itu disebabkan keradangan yang melampau. Jadi ubat anti radang sudah sedia ada digunakan di hospital pada masa sekarang ini. Golongan ini yang biasanya akan masuk ke ICU. Jadi sebelum mereka beralih daripada fasa pertama, iaitu fasa viral kepada fasa radang, ubat-ubat antiviral yang baru itu akan digunakan supaya mereka tidak berprogres kepada fasa radang tersebut, kerana fasa radang tersebut sekiranya mereka
teruk akan mengundang maut, ya, dan ada mereka yang mempunyai penyakit kronik paru-paru disebabkan kerosakan paru-paru yang melampau. Jadi kita harus fahamlah peranan ubat antiviral sangat penting bagi mereka yang golongan tinggi, golongan berisiko tinggi tersebut. Jadi dari segi aspek peralatan pula seperti PPE atau peralatan perlindungan kendiri, ia masih lagi dalam tahap mencukupi di peringkat hospital bagi penggunaan staf dan petugas kesihatan bagi kami merawat pesakit COVID-19. Jadi kita harus faham juga bahawa sekarang ini kebanyakan daripada pesakit COVID-19 di hospital adalah mereka yang kategori rendah. Maksudnya kategori 1 hingga 3, kerana kebanyakan majoriti daripada pesakit kita datang dengan COVID, ya. Bukan kerana COVID tapi dengan COVID. Maksudnya mereka datang dengan kecemasan, mereka mendapat saringan ujian RTK, dan secara kebetulan walaupun tidak bergejala kita dapat detect mereka ada COVID-19. Jadi kebanyakan pesakit ini adalah tahap 1, 2 dan 3 lah, berbandingkan kategori atau tahap 4 dan 5 di mana mereka ini dalam fasa radang seperti mana yang saya cakap tadi lah. Kerana majoriti daripada kita adalah sudah lengkap vaksinasi, ya, maka vaksinasi tersebut adalah faktor yang utama sekali dalam peralihan fasa endemik inilah. Jadi Dr. Alif, apabila kita beralih kepada fasa peralihan endemik, antara pengumuman yang menjadi tumpuan pada ketika itu adalah sebarang sahaja aktiviti di pusat ibadat. Contohnya sembahyang berjemaah untuk orang Islam dan juga apa sahaja pusat ibadat, tiada lagi SOP penjarakan fizikal yang akan dilaksanakan pada ketika itu. Jadi dalam situasi ini, apakah kebarangkalian kes akan meningkat dan juga bagaimanakah kesediaan KKM untuk menghadapi kes yang meningkat ini akibat daripada perubahan SOP yang akan kita lalui tak lama lagi? Okey, persoalan yang sangat relevan lah, ya, sebab mungkin kita bimbang tentang kes tu akan melonjak kembali, ya. Memang saya tidak dapat nafikan kebarangkalian tu memang ada, tetapi kita harus faham bahawa antara ini adalah tanggungjawab kita bersama, kita jaga kita. Jadi memang kita sedia tahu yang aktiviti solat jemaah di masjid dan surau atau upacara sembahyang di rumah ibadat boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal lah selepas ini. Tapi walau bagaimanapun saya nak tekankan bahawa pelaksanaan dan SOP untuk tempat-tempat ini tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa agama negeri dan juga rumah ibadat selain Islam tertakluk kepada Kementerian Perpaduan Malaysia. Jadi kesediaan, untuk menjawab soalan tadi, kesediaan kita sebagai dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, kita sudah sedia tahu senjata kita adalah vaksin, vaksin berkesan, lengkap vaksin, ubat antivirus. Dan kita juga telah meningkatkan kadar ujian diagnostik, penggunaan ujian diagnostik kita dan pemahaman yang lebih baik tentang cara menghentikan virus melalui pemakaian topeng. Jadi walaupun SOP itu sudah dilonggarkan, tetapi kita ada 10 keperluan kan dalam SOP tersebut. Jadi untuk penghujung masjid dan rumah ibadah, SOP tersebut sangat-sangat penting untuk kita memastikan virus ini tidak menular, supaya termasuk pelitup muka, ini sangat-sangat penting. Kebersihan tangan, ujian pengesahan kendiri sebagai sebahagian daripada national testing strategi kita, dan juga penggunaan MySejahtera. Jadi untuk itu kita haruslah saling mengingatkan diri sendiri dan juga orang lain, kerana keperluan ini semua biasanya dah diamalkan oleh orang ramai dalam fasa pelan pemulihan negara. Tapi saya just bimbang bahawa kita alpa kerana dalam fasa ini banyakkan rakyat kita mungkin terlupa yang sebenarnya SOP tersebut yang sudah biasa kita buat, kita mungkin terlupa nak buat selepas ini. Jadi jadi keperluan ini sudah biasa diamalkan, tapi saya harap akan diteruskanlah dengan secara konsisten dari masyarakat.
Baik, menjadi amalan kita lah Dr. Alif kan, walaupun Ya, amalan kita. walaupun tidak ditetapkan dalam SOP dan sebagainya, tetapi dalam Islam pun menyentuh untuk kita sentiasa menjaga kebersihan diri, untuk kita sentiasa menjaga diri kita dalam keadaan adanya virus, apa yang perlu kita lakukan. Dalam Islam dah mengajar dan mendidik kita sebenarnya, dan itu menjadi panduan umat Islam semua dan khususnya kepada keluarga Malaysia. Baik, dan akhir kata Dr. Rosnah sendiri kepada di keluarga Malaysia kita di luar sana, iaitu berkenaan dengan 2 tahun berperang dengan COVID-19 dan akhirnya diberi kelonggaran, alhamdulillah. Tetapi gunakan peluang ini sebaik mungkin. Perlunya untuk kita berdisiplin dan sentiasa mengingat-ingatkan antara satu sama lain untuk menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Silakan. Okey, memang betul. Kita dah 2 tahun berperang dengan COVID-19. Perang bukan main-main. Berperang dengan COVID-19. COVID-19 dah kontrol kita dah 2 tahun dah dikontrol kita. Kita suffer. Berapa kita terpaksa mengubah cara hidup kita. Jadi mahu atau tidak, sekarang ni kita perlulah meneruskan kehidupan bersama virus. Virus tu tak boleh hilang. Virus tu memang dah ada dalam komuniti. Kita kena terima hakikat itu. Jadi untuk kita berjaya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk kita berjaya melalui fasa peralihan, sampai bila kita nak dikawal oleh virus sebegini jadi kita perlulah menjadi rakyat yang berdisiplin. Kalau dulu pengurusan pandemik COVID-19 ini banyak ditentukan oleh kerajaan. Kita buat SOP, kita buat kekangan itu, kita menguatkuasakan Akta 342. Tapi sekarang kita nak men-share, memberikan tanggungjawab ini kepada komuniti semua. Jadi sekarang ni komuniti harus di peringkat individu, di peringkat keluarga, di peringkat komuniti at large. Masing-masing kena bertanggungjawab, berdisiplin, mengamalkan segala langkah-langkah pencegahan, dan semua komuniti sekarang ni perlu ada solidariti. Kita harus berganding bahu bersama-sama bekerja dengan kerajaan menuju ke arah endemik. Sama ada cepat atau lambat, sama ada jalanan kita ni turn balik kepada fasa yang dulu-dulu, kita yang akan tentukan. Jadi sekarang ni semua keluarga Malaysia harus memastikan sebagaimana yang Dr. Alif terangkan tadi, mematuhi segala empat langkah asas itu. Pemakaian mask masih lagi wajib. Dan saya perlu ingatkan bahawa pakai mask tu pakai betul-betul. Jangan pakai bawah hidung, jangan pakai bawah dagu. Fungsi dia untuk mengelak transmisi. Kalau kita tak tahu, kadang-kadang kita ni asimptomatik, tak bergejala, tapi kuman tu ada dalam tekak kita. Jadi kalau kita tak pakai betul, kita menyebarkan jangkitan kuman tu pada orang lain. Kesian budak-budak yang tak boleh pakai mask. Dia tak ada saiz kecil. Jadi kita bercakap, kita cium dia, dah kena. Jadi at the same time, kita melindungi diri kita juga. Sebab orang lain pun kita tak tahu. Kita tak nampak virus tu kat hidung tu kat mana ke, sebab dia tak nampak. Benda tu kecil sangat tak nampak. Jadi kita tak tahu. Jadi kita lindung diri kita dan kita elakkan jangkitan kepada orang lain. Jadi penjarakan fizikal kita jalankan ikut kesesuaian, sebab kita tak wajibkan lagi penjarakan fizikal, tapi kita kena buat penilaian risiko. Dan kita mesti amalkan kebersihan tangan, cuci tangan dan sebagainya. Dan pengudaraan. Pastikan pengudaraan persekitaran kita dalam keadaan yang bagus, sebab sekarang ni virus boleh merebak melalui airborne. Jadi kena ingat tu, kena hafal benda-benda tu. Jadi kita langkah pencegahan tu kena praktikkan. Lagi satu saya nak pinjamlah yang ini. Ingat COVID, ingat TRIS. Saya selalu dengar dalam 4FM bila saya drive tu kan. Jadi saya nak pinjam. Ingat COVID, ingat TRIS. Jadikan perkataan TRIS satu household brand kepada COVID ni lah. Jadi bila bergejala, test. Bila positif, isolate, inform sebagaimana yang diterangkan tadi kan. Jadi amalkan TRIS tu. Jadi self-test kit dah ada, senang nak beli. Simpan di rumah. Jadi kalau bolehlah saya pesan kepada warga di sana, kalau boleh, belilah oximeter, simpan di rumah. Belilah termometer, simpan di rumah. Sekarang ni kita ada package PPC kan yang kita edarkan untuk kaum B40, alhamdulillah mereka akan dapat. Tapi kita yang berkemampuan ni, daripada kita membeli yang baju yang mahal tu, kita belilah oximeter, standby kat rumah. Kita tak tahu bila mana kita kena COVID. Jadi itulah kita sekarang menggalakkan self-isolation, home isolation bagi kes-kes yang ringan. Jadi kita boleh monitor dengan oximeter, kita boleh monitor dengan termometer dan sebagainya. Bila ada gejala teruk, sebagaimana yang Alif cakap tadi, pergilah melakukan itu dia sedikit
Ya. Dan diamalkan. Okey, itu dia sedikit buah fikir daripada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Alif Adlan, iaitu pakar perunding penyakit berjangkit Hospital Selayang, dan juga Dr. Rosnah Ramli, pakar perunding perubatan kesihatan awam, dan juga pengerusi jawatan kuasa komunikasi strategik COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.